Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-48 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yakni Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka yakni ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng daripada apa yang telah datang kepadamu daripada kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan yakni tetapkan sesuatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu, tetapi ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, yakni beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah meneliti panjang lebar tentang ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan Al-Quranul Karim setelah Allah menceritakan tentang kemuliaan At-Taurah dan Al-Injil. Begitu juga arahan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menghukum ataupun menentukan hukuman jika diminta oleh golongan Yahudi atau orang-orang yang lain, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum dengan Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan bima anzalallah. Dan kita sampai pada frasa wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kehendak hawa nafsu mereka, iaitu tunduk kepada
segala permintaan yang datang daripada mereka, walaupun datangnya mereka itu seolah-olah meminta penjelasan atau meminta penetapan suatu hukum, tetapi di sebalik itu sebenarnya mereka sengaja untuk datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata hendak memastikan agar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentukan daripada hukuman itu sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu mereka. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, ia membawa maksud hendaklah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriltizam, sentiasa konsisten dalam menentukan ketetapan atau hukuman yang kamu hendak tentukan terhadap mereka. Hendaklah ia berdasarkan apa yang disokong oleh Al-Quranul Karim, kerana Al-Quranlah kitab suci yang telah Allah turunkan kepadamu. Berkata sebahagian ulama bahawa sesungguhnya ini menunjukkan betapa golongan Yahudi yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Yahudi yang datang selepas mereka adalah golongan yang dituntut untuk beramal dengan syariat Al-Quranul Karim, dan bahawa sesungguhnya Al-Quran itu telah membatalkan dan menasahkan apa yang turun atau syariat yang ada sebelumnya, melainkan jika adanya sebarang nas yang mewajibkan untuk melaksanakannya, seperti yang kita bicarakan sebelum ini berkenaan dengan qisas, ataupun sesuatu hukum yang tidak ada bukti bahawa ia telah dinasahkan. Dan rujukan utama dalam kedua-dua keadaan ini adalah Al-Quranul Karim dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sekiranya Nabi Musa alaihi salam masih hidup, tidaklah, dan ganti nama pada kalimah ahwa'ahum kembali kepada golongan Yahudi yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu bertanyakan Nabi bukanlah semata-mata hendak mencari kebenaran, tetapi semata-mata hendak mencari sesuatu yang memudahkan mereka atau sesuatu yang tepat dengan hawa nafsu mereka dalam apa yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa sesuatu larangan itu harus berlaku bagi sesuatu yang tidak akan atau tidak tergambar ia akan berlaku. Contohnya, tidak boleh dikatakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk mengikut hawa nafsu golongan Yahudi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terpelihara daripada melakukan sesuatu yang seumpama itu. Maka jawapannya ialah ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dikehendaki ialah ditujukan kepada semua al-hukam, semua orang yang menentukan hukum atau para hakim yang mengendalikan apa juga kes undang-undang dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman lagi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, menjelaskan suatu ketetapan yang menyeru ahlul kitab agar tunduk dan patuh terhadap hukuman yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tunduk kepada pendirian Nabi untuk menghukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kebenaran yang hakiki. Dan kalimah syir'ah dan syariah adalah dua kalimah yang membawa maksud yang sama, dan asal kalimah syir'ah itu ialah perkataan yang merujuk kepada jalan atau sesuatu jalan yang jelas dan terang yang akan menyampaikan manusia kepada air yang sedang dicari. Maka maksud syir'ah di sini ialah apa juga yang terkandung di dalam agama berupa hukum-hukum taklifiyah, hukum-hukum yang perlu dilaksanakan, menjadi tanggungjawab untuk dilaksanakan, sama ada berupa perintah maupun larangan, maupun perkara-perkara yang disunatkan ataupun diharuskan. Maka kalimah syir'atan ataupun syariah itu
diumpamakan seperti air, yang mana kedua-duanya sama ada syariah atau ketentuan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala itu samalah sifatnya seperti air, kerana dua-duanya adalah sababul hayah, faktor yang membawa atau menjamin kepada kehidupan manusia itu sendiri. Kerana syariah itu syariah dalam beragama itu merupakan faktor kepada kehidupan rohaniyah manusia agar hidupnya menjadi hidup yang bermakna, membawa kepada kejayaan dan kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, manakala kalimah minhaja merujuk kepada at-tariqul wadih fid din, jalan yang jelas dalam agama, dan barang siapa yang menjalani sesuatu jalan, maka pastilah jalan itu berani ia mengikutinya setelah ia menjadi jelas dan nyata kepadanya. Setengah ulama berkata syir'atan wa minhaja, kedua-dua kalimah ini membawa maksud yang sama dan digandingkan untuk littakkid, untuk menegaskan makna tersebut. Dan dikatakan juga syir'atan wa minhaja bukan membawa maksud atau makna yang sama. Maka dikatakan syir'ah itu ialah permulaan atau pembuka kepada sesuatu jalan, sedangkan al-minhaj itu ialah jalan yang lurus. Maka maksudnya setiap umat daripada umat yang terdahulu maupun yang terkemudian, kami yakni Allah letakkan suatu bentuk syir'ah wa minhaja, suatu bentuk syariat yang berguna dan jalan yang bermanfaat untuk mereka lalui agar mereka beroleh keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat yang hidup semenjak dibangkitkan Nabi Musa alaihi salam sehinggalah kebangkitan Nabi Isa alaihi salam sebagai rasul, maka syariat mereka adalah syariat yang ada di dalam At-Taurah. Sedangkan umat yang hidup semasa atau semenjak dibangkitkan Nabi Isa alaihi salam sehinggalah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syari'atan wa minhaja bagi mereka ialah apa yang ada dalam kitab Al-Injil. Dan adapun umat Islam, iaitu umat terakhir dalam kalangan manusia, maka syariat mereka sudah pasti ialah apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran itu mengandungi apa yang dibawa oleh semua kitab-kitab suci terdahulu, berupa asas-asas dan dasar-dasar beragama yang tidak sama sekali akan berbeza walaupun zamannya berubah dan tempatnya berpindah. Ditambah lagi dengan apa yang selari dengan zaman penurunannya dan zaman yang berlaku atau zaman yang akan berlalu selepasnya sehinggalah ke hari kiamat. Maka dalam konteks Ahlul Kitab, mereka diperintahkan untuk beramal dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka sebelum ia dinasahkan oleh Al-Quranul Karim. Adapun setelah turunnya Al-Quran dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup segala risalah as-samawiyah, maka menjadi kewajipan ke atas seluruh ahli kitab untuk memeluk agama Allah, agama Islam, dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkara yang menjadi suruhan maupun larangan. Dan tidak ada sesiapa pun daripada kalangan mereka setelah kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diterima keimanan mereka melainkan dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam serta membenarkan kerasulannya dalam setiap perkataannya dan juga perbuatannya. Adapun perbezaan-perbezaan dalam syariat-syariat itu, ia berseputar tentang beberapa suruhan dan larangan dan beberapa bentuk perkara yang halal maupun yang haram, dan lain-lain perkara yang terdiri daripada perkara-perkara cabang dalam pensyariatan yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu ke atas mereka dan Allah menghalalkan ia ke atas kaum yang lain sebagai suatu bentuk keringanan.
insya-Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.